Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak ajar kamu tentang bab 7, pelan dan dongakan. Okey, dalam bab 7 ini, awak akan belajar dua subtopik iaitu 7.1, kita ada unjuran ortogon, 7.2, pelan dan dongakan. Okey, kenapa perlu belajar bab ini? Okey, lukisan pelan dan dongakan bagi satu objek membolehkan bentuk sebenar objek tersebut dapat dilihat dalam bentuk dua dimensi dari pelbagai arah pandangan. Okay, dalam bab ni awak akan banyak belajar cara untuk melukis pelan dan dongakan. Kenapa perlu belajar? Supaya kita boleh tengok sesuatu objek itu dalam lukisan bentuk dua dimensi dari pelbagai arah pandangan. Okay, pelan dan dongakan digunakan dalam bidang kejuruteraan, perindustrian, rekaan grafik, arkitek, perkomputeran dan sebagainya. Okey, cuba kita tengok 7.1. Unjuran ortogon. Apakah satah dan normal kepada satah? Okey, apa itu satah? Satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Okey, terdapat 3 jenis satah: satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey, satah mengufuk ni maksudnya satah yang mendatar. Satah mencancang, satah yang menegak, dan satah condong adalah satah ataupun permukaan yang melengkung. Okey, kita tengok contoh. Raja di sebelah, tengok yang okey ni. Raja di sebelah menunjukkan satu prisma tegak dengan A, B, C, D ialah satah mengufuk. Satah mengufuk ialah permukaan yang mendatar. Biasanya kita panggil selain daripada kita panggil satah mengufuk, kita boleh kita panggil juga tapak. Biasanya tapak lah. Tapak tu kita panggil satah mengufuk lah. Okey, A, B, F dan C, D, E ialah satah mencancang. A, B, F, A, B, F dan C, D, E ialah satah mencancang, iaitu satah menegak. B, C, E, F pula. B, C, E, F, B, C, E, F dan A, D, E, F ialah satah condong. Okey, sebab dia condong. So, dalam piramid ni kita ada satu satah mengufuk, dua satah condong dan dua satah mencancang. Okey, garis FM dan EN. Okey, kita tengok garis FM ni, FM dan EN juga dikenali sebagai normal kepada satah ABCD. Okey, ingat ABCD ni ialah satah mengufuk. Tapak dia ni. Okey. Garis FM dan EN yang saya buat warna hitam tadi tu merupakan normal kepada satah ABCD. So, apa itu normal kepada satah? Normal kepada satah ialah garis berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, jadinya sebab tu tadi dia kata FM dan EN adalah normal bagi satah ABCD. So, maksudnya mana-mana garis yang berserenjang ataupun bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. So, ni garis normal
Ini kan garis satah dia. So, inilah maksud berserenjang. So, EF dan EN adalah garis normal. Okay, kita tengok contoh. Contoh 1. Okay, raja sebelah menunjukkan kubus. Nyatakan normal kepada satah berikut. Kita tengok A, satah PQRS. PQRS ialah satah mengufuk. Okey, apakah normal? Nyatakan normal kepada satah tersebut. Normal ialah garis garis berserenjang yang garis berserenjang yang di atas permukaan satah tersebut. So, kita ada garis apa? Kita ada garis UP. Kita ada garis UP, VQ, WR dan TS. Inilah normal bagi satah PQRS. Maksudnya garis-garis yang berserenjang di atas satah PQRS. Okey, tengok kat sini kita ada nota susunan huruf untuk menyatakan normal adalah penting. TS bermaksud garis TS berserenjang dengan satah PQRS pada titik S. Okey, so maksudnya awak kena tulis garis ni kena ikut turutan yang betul lah. So macam kalau UP ni, UP kan normal kepada PQRS. So mana yang titik yang bersilang, titik yang bersilang tu adalah kita letak kemudian. So ni P ni titik kan, titik yang di atas satah tersebut. So nama garis tersebut adalah UP. Okey, boleh faham ya. So turutan dia tu. Okey, PSTU pula. PSTU ialah satah. Saya padam dulu yang ni. Okey, kita tengok pula yang kedua. PSTU, satah mencancang. Okey, apakah normal? Ingat normal ialah garis yang berserenjang kepada satah tersebut. So kita ada WT, VU, RS dan QP. Okey, ingat cara nak tulis titik yang bersih, maksudnya titik yang sama dengan satah tu. Ni titik P kan, yang sama. So dia akan jadi huruf yang kedua. So cara kita nyatakan garis tersebut ialah garis QP, RS, WT dan VU. Okey, so itu beberapa contoh lah. Seterusnya kita tengok contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat A, B, C, D. M dan N ialah titik tengah AB dan CD masing-masing. Okey, maksudnya M ni dia nak cakap M ni adalah titik tengah bagi AB. N pula titik tengah bagi CD. Diberi FG sama dengan EH, sama dengan DN, sama dengan NC, sama dengan AM, sama dengan MB. Nyatakan normal kepada satah berikut, iaitu satah ABCD. Okey, satah ABCD ialah satah mengufuk. So, apakah normal? Ingat balik. Saya padam Ustaz. Okey, apakah normal bagi satah ABCD? Iaitu garisnya garis FA, ED, lagi apa? GM, HN. So ada 4. Okey, nak nyatakan normal ni, dia tak semestinya garis yang dilukis sahaja. So maksudnya
dalam ni garis GM memang kita tak nampak kan, tapi bila ada 2 titik dia akan boleh menghasilkan satu garis. Jadi bila dia tanya apakah normal bagi ABCD, ada 4 garis, FA, ED, HN dan GM. Sebab kat sini ada 2 titik yang belum disambungkan. So kita boleh sambungkan menjadi satu garis. So dia akan menghasilkan normal lah kepada satah ABCD. Sebab tu ada 4 normal bagi satah ABCD. Okey, kepada satah ADEF. ADEF mana? ADEF. Okey, apakah normal? Sekejap saya padam balik semua. Takut awak confuse. Saya bulat ADEF. Okey, kita nak tengok normal dia. Normal garis yang berserenjang. So kita ada garis BA, CD, HE dan GF. Ada 4 juga. Okey, so lepas tu barulah kita nak faham apa itu unjuran ortogon. Apakah yang anda faham tentang unjuran ortogon? Okey, dalam rajah 1, PQ ialah satu garis lurus dengan keadaan titik Q berada pada satah mengufuk. ABCD, PR ialah garis normal kepada satah ABCD. Garis lurus RQ terletak pada satah ABCD ialah unjuran ortogon bagi garis lurus PQ pada satah ABCD. Okey, macam ni. Kita tengok kat sini, rajah 1. Awak tengok rajah 1. PQ ialah garis lurus. Ni PQ ni, garis lurus. Dengan keadaan titik Q berada pada satah mengufuk ABCD. Okay, maksudnya Q ni, titik Q ni berada di atas satah. Maksudnya dia bersilang lah, dia melekat di atas satah. Okay. Ingat awak bayangkan garis ni dia macam garis ni garis condong. Okay, garis PQ ni garis condong. So dia dia jatuh di atas satah ABCD dan bersilang pada titik Q. So mana-mana garis normal, mana-mana garis yang berserenjang dengan satah kita panggil normal kan. Jadi PR ialah garis normal ni. Walaupun asalnya garis tu tak ada, so kita akan bila kita macam ni, awak bayangkan kita suluh di atas. Contoh ada torchlight dekat atas ni. Ada torchlight kan dekat ni kita suluh daripada atas. So lepas tu kita nampak garis tu garis condong kan, garis condong. So bila kita suluh, kita akan nampak bayang-bayang dia akan jatuh sebagai garis QR. Boleh faham tak? Sekejap merah ni. Okay, QR ni adalah bayang-bayang yang terhasil ataupun image yang terhasil dari objek PQ ni, dari garis PQ ni. So sebab tu walaupun asalnya tak ada garis PR, dia bila kita suluh, automatik kita akan nampak bentuk ni akan menghasilkan bentuk segitiga bersudut tegak. Jadi PR ni, ingat bila garis yang berserenjang dengan satah kita panggil garis normal. Sebab tu PR ialah garis normal kepada satah ABCD.
Manakala garis lurus RQ yang terletak pada satah ABCD ialah unjuran ortogon. Jadinya unjuran ortogon ni ialah imej bagi objek, imej yang terhasil bagi objek yang berada di atas satah. Senang kata, unjuran ortogon ni umpama macam bayang-bayang lah, bayang-bayang kita nampak daripada atas. Okey, itu darjah 1. Darjah 2 pula, dalam darjah 2, garis PR dan QS adalah normal kepada satah ABCD. Okey. Ni satah ABCD. So kita ada objek, ada objek PQ, garis PQ. So daripada, kalau kita suluh daripada atas, objek dia asalnya hanya garis lah, garis PQ. Dia akan menghasilkan satu garis normal ni. Garis normal ni maksudnya garis yang berserenjan dengan satah, iaitu PR dan QS adalah normal. Okey, RS ialah unjuran ortogon bagi garis lurus PQ pada satah ABCD. Okey, so RS ni ialah bayang-bayang dia. Okey, tak apa, nanti kita tengok lagi unjuran ortogon. Okey, so kita baru tengok unjuran ortogon ialah apa. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada satu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjan dengan satah tersebut. Okey, dalam darjah 1 dan darjah 2, kita telah melihat unjuran ortogon bagi satu garis. Seterusnya ialah unjuran ortogon bagi satah 2 dimensi dan objek 3 dimensi. Okey, kita tengok darjah 3 ni. Objek sebenar adalah PQRS. Okey. Kemudian yang belakang yang warna putih ni ialah satah mencancang. Kenapa satah mencancang? Sebab satah ni satah menegak. Okey, sekarang ni garis BO ialah apa? Okey, sekarang ni ni garis PQRS kan, ni objek yang asal. Lepas tu dia akan menghasilkan berapa normal? Ada 4 normal kan. Jadi ingat garis yang berserenjang dengan satah kita panggil normal. So normal kat sini ada 4, iaitu garis PA, SD, QB dan RC. Okey, ini normal. Okey. Okey, yang mana pula unjuran ortogon? Unjuran ortogon ialah ABCD. Okey, unjuran ortogon bagi PQRS adalah ABCD. So bila kita faham konsep ni, kita senang nak lukis pelan dia dan unjuran ortogon. Okey, itu darjah 3. Kita tengok darjah 4. Contoh 4 ni. Okey, kita ada satah mengufuk. Yang garis biru ialah objek. Ni objek. So kita ada garis EFGH. Okey, apakah normal bagi satah tersebut? Okey, ialah normal ialah yang kita ada 4 normal, 4 garis normal, iaitu yang pertama HU, GT, FS dan ER. Okey. So unjuran ortogon ortogon bagi EFGH ialah RSTU. Okey. Seterusnya, okey, dah ada kat sini.
Ni yang saya cakap tadi. Okey. Kemudian kita tengok rajah 5 dan rajah 6. Dalam rajah 5, satu kuboid diunjurkan kepada satah mengufuk. Okey, yang rajah 5 ni mengufuk, rajah 6 mencancang. Okey, so rajah 5, okey, objek dia bentuk untuk rajah 5, objek dia kuboid lah, iaitu apa? Yang kuboid ni kan, UP yang ni, ni kuboid ni. Okey, objek dia kuboid. Apakah normal kepada satah? Senang je. Normal kepada satah kita ada berapa? Kita ada normal kepada satah, kita ada PA, ni garis PA, QB, RC, SD. Okey, unjuran ortogon bagi kuboid tersebut ialah ABCD. Maksudnya bayang-bayang image yang terhasil. Okey, beza yang rajah 5 dengan rajah 3, 4 tadi. Okey, 3 dan 4 ialah objek dia bentuk 2D, 2 dimensi. Okey, tapi rajah 5 dengan 6 ni dalam bentuk 3D. Maksudnya contohnya kuboid ni. So bila kuboid bila kita suluh atas dia akan menghasilkan bayang-bayang bentuk 2D kan. So 2D inilah kita panggil sebagai plan. Yang kuboid ni objek sebenar, objek yang dah dihasilkan. Sebelum terhasilnya kuboid tu mesti ada plan. So kita nak lukis plan tersebut, plan bentuk 2D tu, bayang-bayang dia. Okey, so rajah 6 pula, satah mencancang. Objek dia objek prisma tegak. Okey, normal kepada satah kita ada garis AP, IU, DQ, LT, FS, ER. Okey. Dan unjuran ortogon bagi objek tersebut ialah PQR, STU. Okey, contoh 3 rajah berikut menunjukkan unjuran satu objek pada satah mencancang atau satah mengufuk. Tentukan sama ada unjuran berhasil unjuran ortogon atau bukan. Okey, kita tengok kita ada objek dia kuboid. So adakah lukisan yang berwarna coklat ni unjuran ortogon bagi objek kuboid ni? Okey, jawapan dia ya lah. Okey, B. Tengok, anak panah ni menunjukkan kita lihat daripada mana, daripada arah mana. So ini mata kita. Kita tengok daripada sini. So kita akan nampak objek apa yang terhasil pada satah. So bentuk apa? Bentuk segi 4. Untuk yang B, bayangkan mata kita kat sini. Kita tengok daripada atas, kita akan nampak segi 4 tepat. Tapi ada 3 segi 4 tepat. So nak tahu dia unjuran ortogon ke tidak bagi objek tersebut, awak kena buat garis normal, tarik macam ni. So kita dapat betul lah, yang B ni pun betul. So dia ialah unjuran ortogon bagi objek tersebut. Untuk yang C, tengok daripada atas, kita tengok bayangkan kita daripada sini, mata kita kat sini. So kita sedang melihat sebuah kon. Okey, cuba kita tengok adakah unjuran ortogon yang lukisan warna coklat ni, adakah unjuran ortogon yang betul bagi objek kon ni. Okey, so bukan kan? Bukan, kerana garis yang diunjurkan dari objek kepada satah bukan normal. Ingat normal mesti garis berserenjang. So C ni bukan unjuran ortogon. Okey.
Okey, kita cuba tengok yang ni. Uji minda 7.1a. Setiap rajah di bawah menunjukkan objek dan unjurannya kepada satu sata. Tentukan sama ada unjuran itu ialah unjuran ortogon atau bukan. Okey, yang A betul lah. Sebab silinder kan terhasil daripada sebuah segi empat tepat. Okey. Dan tengok normal ni adalah garis yang berserenjang dengan sata. So betul lah A. Okey, B. Tengok betul tak normal dia. Ni yang garis ni pergi sini. Garis ni pergi sini. Okey, ni betul. C. C bukan kan. C normal dia, tengok normal dia bukan garis lurus. So salah. D betul. Okey. Seterusnya, bagaimanakah anda melukis unjuran ortogon? So, yang pertama, anda boleh melukis unjuran ortogon satu objek pada sata mengufuk atau sata mencancang dengan mengikuti langkah berikut. Okay, yang pertama, kenal pasti dulu jenis sata dan arah objek perlu diunjurkan. Okey. Kenal pasti dulu sata. Kemudian yang kedua, lukis garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada sata. Pastikan garis normal ialah garis lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Kemudian sambungkan titik-titik persilangan normal dengan sata untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Contoh, kita ada soalan ni. Contoh 4, rajah sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD. Okey, ni sata ABCD ni sata mengufuk. Ini tapak dia lah. Yang terletak pada satu sata mengufuk. Permukaan ABKLGF. GF, okey, yang tu ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Sisi-sisi AF dan BK adalah tegak. AF, BK adalah tegak. Okey, lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Okey, maksudnya kalau dari arah Z ni pandangan daripada atas. So kalau kita mata kita ke atas ni, mata dekat arah Z. So apakah unjuran yang terhasil? So first ingat balik, kenal pasti sata, jenis sata dan objek yang perlu diunjur dan arah objek yang perlu diunjurkan. Jadinya sata kita tahu yang sata dia sata mengufuk. Kemudian arah dia arah ke mana? Arah dia mestilah kita pandangan daripada atas, so arah dia ke bawah. Ke bawah lah arah dia. Arah dia ke bawah kan. Okey. Kemudian lukis garis normal. Tengok contoh kat sini. Daripada pandangan daripada Z, so lukis semua garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada sata. So awak buatlah garis normal ni. Tarik ke bawah, mesti garis lurus. Okey, buat sampai habis. Okay, lepas dah garis dah lukis garis normal, sambungkan titik-titik persilangan normal dengan sata untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Okey, tadi kan kita dah lukis garis kat sini, so sambungkan titik-titik ni. Titik-titik yang kita buat ni sambungkan. Dia akan membentuk unjuran ortogon yang betul. Okey, lepas tu last sekali baru lukis semula permukaan yang warna coklat ni, lukis semula tapi dengan ukuran yang sebenar. Contoh kalau dekat sini
Panjang BC ni 5 cm. Kan 5 cm. So kena lukis kat sini pun 5 cm lah. Ukur betul 5 cm. Kemudian AB 6 cm. So panjangnya ni mesti 6 cm. Okey, lepas tu IJ, sorry saya tukar warna merah lah. Okey, IJ berapa cm? Tengok. 2 cm. So IJ ni mesti 2 cm. HI berapa cm? Okey, kan kita AB tadi kita tahu dia semua 6. So IJ dah ada 2, so ada baki 4 kan. Okay, tapi tengok balik EH 3 cm. So dekat sini 3 cm sahaja. Jadi terus kita dapat tahu yang HI itu ialah 1 cm. So HI 1 cm. Sebab dekat sini 2 cm. Sebab total semua 6 kan. So kena lukis ikut ukuran yang betul. So dah siap anjuran ortogon. Itu daripada pandangan Z. Cuba kita tengok daripada pandangan X. Okey, tengok X. Daripada X maksudnya sisi, pandangan sisi. Satah dia satah apa? Satah mencancang. Okey, satah mencancang. So lepas dah kena pasti satah, kita apa tadi step dia, kena pasti satah, jenis satah dan arah objek yang perlu diunjurkan. So dah tahu satah tu mencancang. So arah dia kita tahulah, arah dia ke kanan, ke kiri. So lepas dah tahu arah, lukislah garis normal bagi setiap bucu objek tersebut. Okey. So semua dah lukis kan. Okey, semua dah lukis arah tu. So sambungkan semua titik ni, titik yang terhasil daripada yang awak lukis unjuran tadi. Awak sambung. Nampaklah bentuk 2 segi 4 tepat. So lepas tu, lepas dah sambung, lukis semula dengan ukuran yang betul. So cara kita nak label, sebabkan mata kita daripada X kan, mata dekat sini. So macam garis, macam titik BA ni, kita nampak B dulu kan. So kan tulis B dulu baru A. B/A. So kat sini adalah B/A lah. Tulis dua-dua huruf BA. Lepas tu CD kat sini. Macam ni KL. Garis ni KL. So KL. K atau L lah. K atau L. Titik ni titik K atau L. Lepas tu J atau I kat sini. K atas, G atau F. Dan H atau E. Okay. Itu daripada pandangan X. Okay, dari pandangan Y pula. Dari pandangan Y, so kita tahu dah base dia mesti bentuk macam ni. Satah masih lagi satah mencancang. Dan kita tahu dah arah dia kat sini. Ni arah ke sana kan. So lukislah normal, garis normal. Lepas lukis garis normal, sambungkan titik-titik yang lukis ni, titik-titik ini. Okay, awak sambungkan, dia akan menghasilkan satu bentuk unjuran lah. Unjuran ni, unjuran ortogon. Kemudian awak lukis semula dengan ukuran yang betul dan awak akan dapatlah bentuk macam ni. Ni, yang ni lukisan ni. Okay. So saya harap faham lah yang tu. Okay, contoh 5. Kita ada objek silinder tegak. So kita cuba lukis unjuran ortogon bagi dua arah, dari arah Z dan arah Y. Okay, dari arah Z, maksud daripada pandangan atas, kita akan nampak
bentuk circle, bulatan. So inilah lukis balik bentuk bulatan. Dia dah bagi diameter silinder 4 cm. So awak lukislah guna jangka lukis. Kalau diameter 4 cm, maksudnya awak kena setkan jari dia 2 cm. Gunakan jangka lukis untuk lukis bulatan yang berjejari 2 cm. Okey, itu daripada pandangan Z. Saya stop dulu untuk 7.1. So nanti saya akan sambung 7.2 pada video yang berikutnya.